Saya boleh bagi pandangan gini saja. Sebab apa, dari segi accounting tu pun saya tak nampak macam mana cara kena tanyalah syarikat masing-masing macam mana nak kira account tu. Bila barang tu kita salin barang, kalau harga turun kita jual tapi kekalkan margin kita. Sebab apa, yang pernah saya tengok dari segi accounting, yang paling hampir lah non-operating cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengenalan dan selamat menonton podcast Logam Berharga. Saya Hazin, seorang business coach bersama panel Logam Berharga. Nama yang tidak asing lagi dalam industri emas, otai dalam dinar dirham, Tuan Abdul Syukur Anwar. Okay. So kita dalam episod ke-6 sebenarnya. Kita nak dengarlah juga industri logam berharga ni di mana ada duitnya. Kan? Jadi Tuan Syukur dah terangkan daripada episod-episod yang lepas tentang harga antarabangsa dan harga retail di Malaysia. Jadi kita dalam topik industri logam berharga lah. Jadi mungkin tadi pun kita banyak cakap pasal emas. Perak turun ke naik sekarang ni? Nampak kalau skala dia by shilling nampak besar lah. Tapi by $1 tu nampak kecil. Tak berubah banyak. Tak berubah banyak lah. Dari skala scale unit lah. Saya pun tak tahu mengapa Perak dia tak boleh push up. Dia dalam 2 tahun lepas saya boleh dapat lagi 3 ringgit per gram. Baru ni saya boleh beli 3 ringgit setengah lah, 3 setengah dapat lagi. Jadi kadang-kadang dalam per gram basis saya tengok dalam 4 ringgit, 4 ringgit 2 yang dirham ke dia ounce ke yang sikit-sikit lah. So, dia average dalam antara 3 ringgit setengah ke 4 ringgit 50 ni, 50 cent spread lah. Dia nampak tu. Tapi paling rendah pun 3 ringgit masih lagi. Dah 10 tahun. Kita dah 10 tahun dah 2011. Sekarang ni dah 15 tahun. Harga ni macam tu je. Selepas pada kes yang tahun 2000 bubble, financial bubble tu kan, dia meningkat kepada 30 ke 40 US dollar per troy ounce. Lepas tu dia jatuh. Lepas jatuh tu dia stagnant je. Dalam emas dalam industri digunakan tak? Dulu wire bonding ada gunakan? Dalam gold industry memang ada penggunaan perak. Perak pun ada? Ada. Memang ada. Dari segi pembuatan bahan kemas tu masih lagi menggunakan perak. Dalam konteks pembuatan bahan kemas perak pun ada perak lah kan. Dalam perubatan pun ada, dalam perubatan lah, dalam konteks kesihatan. Ada yang digunakan perak. Tapi di mana? Contohnya penggunaan air filter water tu. Filter water tu ada perak yang bermutu tinggi 59. Ada 59 namanya. 59 di mana dia diorang kata untuk kesihatan yang kanser dan sebagainya. Dia letak dalam pelapis? Dalam pelapis tu. So dia akan bersihkan air tu. Saya tak faham dalam konteks tu, tapi situ penggunaan tu ada. Dia ada teknologi Jepun. Teknologi Jepun ni. Itu perak lah. Perak lebih mudah oxidize. Betul. Hitam, macam mana dia gunakan kat filter? Itulah macam mana dia kawal tu. Itu teknologi yang pattern dia kawal tu. Tapi cumanya saya tak galakkan you makan perak lah macam emas. Emas boleh makan pada waktu tu. Perak tak boleh. Jangan makan. Pasal dia boleh, dia akan bertindak balas dengan cepat. Kita dalam penghadapan. Okay, mungkin ada logam berharga lain yang ada nilai, ada duit kat situ kan? Ada. Kalau jumpa free, dapat free. Cuma kita ada platinum, kita ada palladium. Dalam perak tu, kalau dari segi pembuatan tu dia ada palladium lah. Ada palladium. Dan palladium tu bernilai. So dia boleh recovery. Dia kalau kandungan dia tinggi, maka kita dapat pulangannya. Palladium tu harga dia harga dia tinggi. Dia bawah sikit daripada emas. Bawah sikit emas? Bawah sikit emas. Dia on demand pasal industri, permintaan industri lah dan pembuatan.
biasanya palladium berada dalam kumpulan perak. Sebab dia palladium tu sebenarnya kumpulan platinum. Tapi penggunaan dia dalam perak. Saya pernah hadir kursus Kan? ada palladium tu ada dia, tapi kira macam mana nak kenal silver yang ada palladium? You kena buat ujian lah. Kena buat ujian ringkas lah, jadi kita boleh bezakan. Sifat dia hampir sama dengan perak, tapi ada certain tindak balas kimia tu dia menghasilkan hasil yang berbeza lah. Palladium memang dulu orang tak pandang palladium pasal tak ada pendedahan, tapi lately ni permintaan tu tinggi untuk palladium. Jadi dalam konteks barang kemas yang bersandarkan ataupun menggunakan perak, sebahagian tu menggunakan palladium. Jadi itu ada permintaan lah. Okay, tapi kalau kita orang Islam kita zakat emas dan perak, zakat logam berharga hanya pada emas dan perak saja. Emas dan perak saja. Tak ada. Tak ada. Cuma ni kita bersandarkan perak dengan emas atau perak lah. Sebab tak ada lagi fatwa yang menekan kepada logam-logam lain lah. Satu perkara saya tengok dari segi bisnes lah, ni melibatkan stok barang lah, bukan stok market. Stok barang. Saya ada urusan dengan ikan, ayam, daging kan. Jadi stok ni kena konsisten. Kita kalau selalu kita gunakan, kita boleh jual sebulan 1 tan. Jadi kita maintain 1 tan, kita kena jaga cycle tu, jaga barang. Jadi kalau dari segi bisnes, dalam bisnes kalau ada barang, tak ada duit, boleh bisnes lagi. Tapi kalau ada duit, tak ada barang, boleh bisnes lah. Susah nak bisnes lah. Betul. Jadi di situ mungkin emas dan perak begitu juga. Kita kena pastikan cycle kita sentiasa ada. Betul. Kat situ dengan cycle beli dan jual tu kita dapat gain, kita dapat untung. Dalam emas perak ni kita boleh jaga supaya katalah 1 gram RM300 kan. Kita jual 310, katalah untung RM10 kan. Jadi pada bulan depan tiba-tiba harga jatuh 250. Kita kena kekalkan kita punya volume. Katalah 100 gram sebulan, katalah saya ambil sikit lah. Kita kena kekalkan, kalau harga dah jatuh RM250, margin kita tetap kena ambil RM10. Jadi bila kita jual RM250, kita beli yang baru. So margin kita RM10 tetap kekal. Kita salin barang dia. Saya boleh bagi pandangan begini saja, sebab apa dari segi accounting tu pun saya tak nampak. Macam mana cara kena tanyalah syarikat masing-masing macam mana nak kira account tu bila barang tu kita salin barang. Kalau harga turun kita jual tapi kekalkan margin kita. Sebab apa yang pernah saya tengok dari segi accounting yang paling hampir lah non-operating cost. Jadi sebab apa dalam penerangan gini anak-anak muda banyak terlibat dalam dengan dinar dirham, dengan emas, perak kan. Dia orang mencari untung. Untung kan. Mungkin tuan nak tambah mana untung kat mana? Okey, dalam perdagangan logam berharga ni ramai yang berfikiran keuntungan tu adalah transaksi. Beli murah, jual mahal. Itu keuntungan lah. Tapi kalau you dah di peringkat yang lebih besar lagi, mungkin sebagai satu syarikat, dia terpaksa membeli pada harga yang rendah. Jadi untung rugi tu bukan per transaksi. Untung rugi tu pada penutupan akaun tahunan. So averaging lah kita panggil, averaging dalam account system. Dan agak berbeza lah dari segi aspek keuntungan di peringkat mana, di peringkat individu ataupun entrepreneur ataupun untuk korporat. So agak beza lah untuk dibincangkan dari segi konteks keuntungan ni. Kalau saya meniaga seorang-seorang, maka hari ni saya jual, hari ni saya beli murah, lepas tu petang saya jual mahal, itu untung saya lah. Tapi kalau kata hari ni saya beli tapi saya nak jual, harga jatuh, saya rugi. Jadi dia tak menentu. Jadi yang dia rugi tu keuntungan yang sebelum tu dia makan. Tapi kalau keuntungan yang sebelum tu dah habis, dia menanggung lah. Dari segi korporat lain, dari segi company lain. Itu perbezaan lah dari segi keuntungan di mana dia dapat lah. Itu ringkasan dia. Tapi sejujurnya perniagaan emas ni tidak akan rugi kalau kita pandai mengurus. Mengurus di mana kita mengurus keuangan.
Yang itu yang pertama. Yang kedua, mana-mana agensi yang melibatkan perdagangan emas, biasanya kita galakkan stok tu mesti ada. Yalah, dalam syariah kalau kita nak beli emas, selalu orang kata lani kan, COD, you ada barang you bayar. Lani syariah, dunia syariah adalah kita comply lah. Tak ada kata barang kemudian bayar dulu, tak boleh. Barang dulu bayar kemudian, tak boleh. Masa dia berhutang, tak boleh. Kita tak galakkan benda tu, melanggar syariah. Itu pandangan saya lah. Tak pernah ada orang rugi dalam konteks perniagaan emas. Sebab apa? Stok tu ada value. Ada value berbanding dengan perniagaan lain. Itu pandangan saya lah. Artinya dalam kita berniaga ni kita kena uruskan dengan baik lah. Ya, betul. Kita beli, jual, expenses, peluangnya kita kena jaga dengan baik lah. Jadi sebelum kita teruskan dengan penanganan industri logam berharga ni, kita dengar dulu promo ini untuk podcast Logam Berharga akan sambung sebentar lagi. Terima kasih. Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan. Bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat. Berbelanja barang dapur, majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna, ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan. Untuk perniagaan logam berharga ni, industri logam berharga ni, mana lebih mudah nak untung nak cakap nak untung? Emas atau perak? Okey, untung dalam konteks pemilihan jenis logam lah. Kita tak tengok perdagangan komuniti mana yang paling aktif. Itu yang menguntungkan. Perdagangan yang aktif. Perak perdagangan dia tak berapa aktif berbanding dengan emas. Demand and supply yang kita panggil lah. Kalau demand slow, perdagangan slow. Walaupun dia supply tu laju, demand dia tak ada. Emas ni memang ongoing. Ongoing. Sentiasa didagangkan. Dalam masa 1 saat, 3 saat, 1 jam. Memang didagangkan dengan volume tu. Jadi orang nampak keuntungan tu lebih pada emas lah. Dari segi trading. Dari segi pembuatan pula, emas dengan perak, emas ni menjadi pilihan utama dunia berbanding dengan perak. Perak ni hanya sekelompok kecil saja yang berminat. Itu yang kita kena faham lah. Kalau you dah buat tu, dia terhad. Permintaan dia rendah, cuma sebahagian. Di India, perak dengan emas hampir. Sebab dia ada permintaan untuk logam perak. Pasal dia melibatkan keagamaan dia. Dia gunakan dekat mana perak? Mangkuk-mangkuk. Semua tu. Jadi dia ada permintaan dia. Dia punya budaya tu ada. Jadi dia sehala lah. Harga agak berbeza lah. Kalau you ingat pada tahun 2010, perak tu naik harga. Pernah naik harga. Semua produk-produk yang kat rumah yang bersifat perak dijual. Pinggan, mangkuk, sudu, garpu semua. Even yang tempat-tempat yang pemujaan pun dijual. Ada nilai kat situ. Kita nampak budaya tadi tu memang penting. Atas permintaan budaya tadi lah. Okay. Tapi yang lebih menguntungkan emas lah. Emas tu dia pasal perdagangan dia terlalu aktif. Perdagangan dia terlalu aktif. Kayaknya macam perak volume perdagangan tu kurang lah. Bukan kurang, dia kurang aktif. Kurang aktif. Kurang aktif. Dia aktif ni menyebabkan demand and supply. You kena, kalau you nak berniaga perak, you kena create you punya demand segment. You kena create you punya customer base. Baru ada macam kita ambil contoh lah, dirham. Dirham tu kan, tak semua orang minat dirham.
berbanding dengan dinar. Tapi dinar semua orang minat. Jadi dia punya Saya ingat memang tinggi sangat 2011 tu. Berapa saya tak ingat. 2011 tu 30 US ke 40 US dollar. Oh, tinggi lah. Memang tinggi. Ramai orang berpandangan pada waktu itu dia perak ni mengejar emas. Jadi ramai orang beli conversion masa tu. Jadi mana yang tak mampu, mana yang bijak pelaburan, dia ambil pada tu nisbah 180. 1 kilo tu, 1 kilo emas boleh dapat hampir 100 kilo perak. Oh. Jadi volume besar, margin besar kan. Jadi dia berpandangan spread yang tinggi lah. Dia dapat banyak lah kan. Tapi selepas beberapa bulan dia jatuh. Saya pilihan kita emas dan perak, kita tengok mana volume yang besar, perdagangan tu besar. Perdagangan tu, pergerakan tu. Kalau kita bandingkan besi buruk balik tadi. Besi buruk. Besi buruk tadi dulu kalau satu masa besi mahal kan. Ke mana-mana ada besi habis. Hilang. Longkang punya jaring pun hilang. Macam itulah permintaan tu kan. Kalau tiba-tiba masa ekonomi jatuh, seluruh negara ekonomi jatuh, tidak ada pembangunan yang besar, besi tak laku. Lombong besi pun tak laku. Besi tepi jalan pun bersepah banyak. Tapi bila ada peningkatan pembangunan yang melibatkan besi, hilang lah. Dia start balik lah. Sekarang ni murah sikit kot. Sekarang murah sikit. Masih lagi. RM1. RM1 dah. RM1 1 kilo. Pernah dulu naik berapa besi? Paling tinggi RM3. RM3. Oh. Okay. Copper pun macam tu juga. Copper sekarang ni RM20 1 kilo. Oh. Copper. Itu sebab kita tengok kabel rumah mana rumah kosong hilang dah. Tinggal meter je. Kabel telefon hilang. Kabel telefon hilang kan. Permintaan tu tinggi. Okey tu. Terima kasih Tuan Syukur. Jadi umpama percuma yang kita nak air, semoga penerangan tentang industri logam berharga ni pada episod ini memberi manfaat kepada para penonton. Sekian, terima kasih.